والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu wa ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya mu'allima Daud allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar pagi ni tuan-tuan dan puan-puan, muslimin-muslimat sekalian? Mudah-mudahan kita hari lebih sihat, lebih baik daripada hari semalam. Mudah-mudahan begitulah. Baik. Sambung pengajian kita dalam kitab dan buku Pesan-Pesan Sabar. Hari ini kita berada pada muka surat 194. Tajuk dia penutup. Penutup dah hari ni. Penghujung dah. Kita akan tamat hari ni. Beberapa episod tu, banyak episod, banyak siri tu. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu sepanjang kita bersama dalam mengupas kitab ini. Baik, kita pergi kepada penutup. Qala musannifu hafizahullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan setiap peristiwa yang berlaku sebagai sunnatullah dalam kehidupan seluruh manusia. Seperti ditimpa dengan musibah dan diberikan ujian. Lebih-lebih lagi ujian itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup atas muka bumi ini, dia ada kita panggil sunnatullah. Sudah fitrah dah, memang macam tu dah. Jangan kita tidak ikut sunnatullah ini. Mana Allah dah program dah kehidupan atas muka bumi kena buat macam mana. Jadi kita kena susun, kita kena aturkan kehidupan kita berdasarkan sunnatullah. Sebagai contoh yang mudah, katakanlah kita ni sakit, demam ke apa ke. Jadi kita nak sembuhkanlah, kita nak supaya kita sembuh daripada sakit itu. Jadi dah kita tahu, kita ada maklumat, kita ada ilmu yang menyembuhkan ni Allah. Maka kita minta dengan Allah. Betul. Tapi itu tak ikut sunnatullah, tak ikut fitrah. Apa yang kita kena buat laginya? Kita kena cari ubat. Cari ubat, berdoa kepada Allah. Itulah sunnatullah dianya. Dia tak boleh doa saja. Usaha kena ada. Selagi mana kita hidup atas muka bumi, kita kena usahakan walaupun yang berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita lapar. Yang mengenyangkan tu Allah yang beri kenyang. Tapi kita kena makan. Kita kena makan. Bila juga dengan perkara-perkara yang lain, kita kena ikut sunnatullah, fitrah atas muka bumi ni macam mana. Kita kena ikut itu di samping kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah orang faham Allah yang menyembuhkan, Allah yang tak payah buat apa-apa, kita minta dengan Allah je lah. Tak boleh. Sebab musabab itu kita kena usahakan, kita kena cari. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman?
sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Maka dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Jadi ayat ini jelas menunjukkan bahawa kita ni belum lagi beriman. Jangan perasan kita ni beriman kalau kita belum lagi diuji. Lepas ujian lah baru kita tahu dulu ataupun tidak. Sama dengan sekolah ke universiti ke mana-mana ke. Jangan duk perasan kita ni pandai, kita ni tahu semua. Kita ni reti dah. Kita ni dapat A dah. Periksa dah lagi dapat A dah. Cemerlang dah. Belum tentu lagi. Ujian belum lagi, periksa belum lagi, mana tahu. Jadi untuk mengetahuinya kena ada ujian, kena ada test dulu, ada perasaan dulu, lulus barulah dapat A. Barulah cemerlang. Kalau tak lulus macam mana? Jadi itu perasaan kita. Sama dengan bab imam ni. Bab beriman kita ni, kata kuat iman, bertakwa kuat ni. Saya tak apa. Iman kuat. Ujian tak ada lagi. Jadi dengan kita perasan kita telah beriman. Sedangkan kita belum lagi diuji. Baik, pengajaran yang difahami dalam ayat di atas ialah satu cara bagi membuktikan seorang manusia itu benar-benar beriman adalah dengan diberikan ujian kepadanya. Sama ada ujian yang berbentuk kesenangan maupun kesusahan. Jadi untuk mengetahuinya dengan cara ujian. Jadi kita dah tahu jenis ujian dulunya. Ada ujian bentuk susah, ada ujian bentuk kesenangan. Senang pun ujian, susah pun ujian. Apa kita nak lihat? Orang yang senang dia bersyukur, orang yang susah dia bersabar. Atau kalau nak lebih lagi dia bersyukur juga dengan susah, itu lebih tinggilah. Yang tinggi juga bersabar tu yang kalau kena susah. Tapi siapa nak lebih tinggi lagi, dia juga bersyukur ataupun redha dengan masalah yang menimpa dia itu. Allah Subhanahu Wa Taala juga menguji orang-orang yang beriman dengan menciptakan musuh yang akan sentiasa mencabar keimanan mereka. Sebagaimana jadikan iblis sebagai musuh kepada Nabi Adam AS, Namrud pula musuh yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim AS, Fir'aun pula musuh bagi Nabi Musa AS, dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda. Jadi sampai itu, untuk menguji kita ini, kita ada musuhnya, ada lawannya, ada orang yang ataupun ada makhluk lain yang sentiasa menggugat dan mengganggu kita, dan kita bersama juga. Syaitan iblis itu memang dah ada dah kita. Dan ada jenis manusia lain yang menjadi musuh kepada kita ini, yang nak kita ini sama ada bersama dengan mereka dalam kesatan ke, atau mereka nak kita ni terjatuh dalam lembah kemerbahayaan dan macam-macam lagi. Kita kena guna kaedah yang kita tahu dari segi kesabarannya, berdoanya dan macam-macam lagi untuk kita selamatkan diri kita daripada dibeli oleh musuh-musuh itu. Sabda Nabi kita Muhammad SAW, man yuridillahu bi khairan yusab minhu atau yusib minhu. Sesiapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, nescaya akan ditimpakan ke atas dirinya dengan apa yang mengujinya. Baik, muslimin dan sekalian, hadis umpama ni banyak ni. Siapa yang Allah nak baik, siapa Allah nak jahat ni. Kali kita bertemu lagi, siapa-siapa yang Allah nak baik pada diri seorang itu, ni Allah nak baik. Yang kita belajar sebelum ni, siapa kalau Allah nak baik, Allah beri faham dalam perkara agama. Itu biasa kita sebut. Di mana-mana orang yang Allah nak baik, Allah akan uji dia. Allah akan uji dia. Jadi kalau kita ni tak pernah kena ujian, tak ada masalah apa, macam Allah tak pernah ujilah kita, jangan hati-hati, takut Allah tak suka pun kita. Allah nak kemusnahan kita je. Ini berita gembira bagi siapa yang sentiasa diuji, sentiasa bermasalah. Kenapalah aku ditimpa masalah begitu, kenapa aku ditimpa masalah begini ni, apa tak kena dengan aku ni? Tidak, itu berita baik kepada mereka. Bagi menjadi satu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya apabila mereka diuji dengan pelbagai bentuk ujian. Antaranya adalah untuk membina kepribadian seorang mukmin yang hebat dengan sifat sabar. Hal demikian kerana sabar ialah akhlak mulia para anbiya alaihissalatu wassalam,
yang diutuskan untuk menyampaikan Islam dan hikmah dalam menghadapi musibah dan ujian. Jadi Allah uji begitu rupa tu supaya dia tu ada memiliki sifat sabar. Dan sifat sabar ni bukan sebarangan sifat. Dia sifat para nabi, para anbiya, para rasul, para alim ulama, orang-orang yang soleh, semua memiliki sifat sabar. Jadi dengan ujian tadi, Allah nak kebaikan pada dia supaya dia memiliki sifat sabar agar mendapat kelebihan seumpama alim ulama, seumpama nabi-nabi. Itu sebabnya Allah uji mereka, Allah uji kita. Bukan saja-saja begitu. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan yakni untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang, kerana sesungguhnya Allah bersama, yakni menolong orang-orang yang sabar. Tengok tu, innallaha ma'as sabir. Ini satu motivasi besar kepada orang-orang yang sabar. Allah bersama dengan kita. Allah tak akan biarkan kita terombang-ambing bersendirian. Tidak, kalau kita ni bersabar. Allah akan sentiasa bersama dengan kita. Kena percayalah begitu. Nanti kita akan sebut penghujung nanti, kelebihan-kelebihan kita susun balik. Dan kita tambah lagi kelebihan-kelebihan orang yang bersabar ini. Menurut para ulama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Quran berkenaan sifat sabar sehingga 90 kali. Ini menunjukkan bahawa berakhlak mulia dengan sifat sabar adalah dituntut dalam Islam. Sifat sabar menjadikan manusia itu lebih istimewa berbanding dengan fitrah kejenis haiwan dan malaikat. Jadi bila Allah sebut banyak kali dalam Quran, pastilah benda itu penting. Pastilah benda itu perkara yang bukan main-main. 90 kali Allah sebut dalam Quran. Banyak 90 kali ini. Jadi hebatnya sabar, bertuahnya siapa yang memiliki sifat sabar. 90 kali Allah sebut. Di sabar ni juga satu sifat istimewa kita yang tak ada pada haiwan, yang tak ada pada malaikat, yang tak ada pada batu, pada apa, pada makhluk-makhluk lain. Sebab mereka tak diuji. Mereka tak ada ujian bagi mereka. Allah tak uji mereka. Dia nak berkat sabar apa, dia tak ada kaitan. Jadi Allah uji kita supaya kita ni bersabar. Yang ni lah kita ni boleh mencapai ataupun melebihi, memotong malaikat-malaikat yang kebanyakan lah. Malaikat-malaikat yang VIP malaikat, kita tak boleh challenge mereka. Nak bertanya amal ibadah dengan malaikat memang tak boleh. Tapi ada satu benda, ada satu perkara yang kita boleh lawan malaikat. Apa benda? Ni teka-teki hari ni. Jadi ada teka-teki hari ni, dan juga soalan ni selain daripada teka-teki ni, siapa boleh jawab? Ada satu amalan, satu perkara yang kita boleh lawan malaikat. Kebiasaannya kita tak boleh nak bertani sujud, dia boleh sujud sampai bila-bila. Kalau nak bertani makan, memang dia tak makan. Nak bertani puasa, nak bertani sembahyang, dia boleh sembahyang sampai bila-bila. Kalau kita nak berzikir, dia boleh berzikir sampai bila-bila. Satu amalan yang kita kalah, yang malaikat boleh kalah, tak boleh lawan kita. Apakah dia? Satu soalan kuih hari ni. Dia yang keduanya, hari ni ada dua hari ni. Ada dua pemenang saya nak. Yang keduanya ni bukan soalan, tapi pertandingan mencipta kata-kata hikmah, pujangga. Ni lain sikit. Jadi sepanjang kita belajar berkenaan dengan pesan-pesan sabar ini, jadi minta siapa yang boleh buat satu kata-kata pujangga, satu kata-kata hikmah, dan boleh beri motivasi kepada orang lain. Ciptakan. Siapa yang paling baik kata-katanya, paling terindah, paling hebat lah, dapat anugerah lah, dapat hadiah lah. Bukan saya yang akan, yang soalan tadi saya pilih. Untuk soalan tu, saya akan pilih pemenang yang terbaik macam biasa, paling cepat dan paling tepat. Adapun ni, pemenang yang kedua ini, jadi tuan-tuan perempuan yang pilihnya. Kita akan lihat siapa yang paling banyak like-nya, dia lah pemenangnya. Kena buat paling cantik, paling indah lah, orang akan like lah. Ni berebut pasal mana muslimin-muslimat, tuan-tuan perempuan yang akan memilih siapa yang pemenang kategori yang kedua ini. Kategori pertama tadi soalan, yang kedua ini pencipta kata pujangga yang terbaik di kalangan kita. Siapakah dia? Jadi tuan-tuan yang akan menjadi hakim.
Tengok like siapa yang paling tinggi. Baik, itu dua soalan lagi ni ataupun dua kuis hari ni. Baik. Haiwan akan berusaha memenuhi kehendak nafsunya. Apa sahaja yang dilakukannya hanyalah untuk keinginan nafsunya semata-mata. Malaikat-malaikat pula tidak diciptakan dengan nafsu apabila mereka hanya mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya manusia dikurniakan nafsu seperti nafsu makan, berkahwin, harta, pangkat dan kesenangan yang lain. Salah satu cara untuk mengawal nafsu manusia adalah dengan bersabar. Itu beza antara kita dengan malaikat, kita dengan haiwan. Dan sebab tu kita boleh ada bab sabar. Saya nak apa satu perkara yang lain yang kita boleh challenge malaikat. Yang malaikat tak boleh buat. Yaslu bagi menghadapi kesusahan dan kesempitan hidup dan dalam pelbagai aspek kehidupan seperti diri, keluarga, masyarakat dan negara. Maka seorang mukmin hendaklah bersabar dan meyakini Islam sebagai petunjuk. Sabar dan keyakinan menjadi asas Allah memberikan hidayah. Jadi ada kaitan sabar dan keyakinan tu Allah beri hidayah tu. Tengok ni, kita tengok ayat dia apa. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan daripada kalangan mereka, yakni orang beriman dan pemimpin-pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami selama mereka bersikap sabar dalam menjalankan tugas itu, serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami. Ni ayat penting juga pada kita ni. Kalau kita nak kita ni dipimpin oleh pemimpin yang diberi pedoman oleh Allah, yang mengikuti perintah Allah, jadi masing-masing kena bersabar dan kena yakin dengan apa yang Allah berikan, yang Allah tetapkan, yang Allah janjikan. Masing-masing kena bersabar. Jadi siapa yang orang panggil gugur di tengah jalan tak akan dapat keistimewaan ini, anugerah ini. Kita akan dapat pemimpin mana yang boleh memandu kita ke jalan yang lurus mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena bersabar. Kita bersabar, mereka pun bersabar. Dan kena yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah arahkan, apa yang Allah perintahkan, kita kena yakin ada kejayaan di situ, ada kebaikannya. Termasuk dengan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, syariat-syariat Allah. Kita yakin, mesti ada hikmah, mesti ada kebaikan. Walaupun setengah orang tidak setuju dengan pelaksanaan undang-undang Islam contohnya, hukum hudud, hukum qisas dan perkara-perkara undang-undang yang lain. Semua itulah untuk kebaikan manusia, bukan kita orang Islam sahaja. Kita kena yakin. Semua itu untuk kebaikan. Allah yang buat, Allah tahu. Kita kena yakin. Dan kita kena bersabarlah. Barulah kita akan mendapat anugerah ini. Bahkan Rasulullah SAW telah menggambarkan mereka yang berpegang teguh dengan Islam pada akhir zaman ialah golongan yang mempunyai nilai kesabaran yang tinggi. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, tengok lagi sekali. Di akhir zaman nanti siapa yang berpegang dengan kebenaran, berpegang dengan Islam ini mempunyai kesabaran yang cukup tinggi. Berbagai ujian, berbagai rintangan sekarang ni. Nak buat Islam, nak pegang pada Islam, macam-macam dugaan. Macam-macam masalah, macam-macam tohmat. Macam-macam fitnah. Kita nak buat Islam, nampak? Jadi bukan untuk kebaikan kita, buat Islam untuk kebaikan bersama. Dapat apa kita kalau kita buat Islam? Ada dapat apa? Hanya dapat cemohannya. Bila kita bawa Islam, bila kita perjuangkan Islam ni, apa yang kita dapat? Habuannya akhirat nanti. Memang kita akan dapat, itulah dia. Akan dapat cemohan, akan dapat bantahan, orang tak setuju. Orang akan kempen nak lawan, macam-macam lagi lah. Tapi itulah dia. Hasilnya apabila kita ni berjuang ke atas dasar agama, berjuang atas dasar menegakkan Islam. Yati ala nas zamanun as-sabir fihim ala dinikal qabid ala jamri. Nabi kata, akan datang kepada manusia satu zaman di mana orang yang sabar daripada kalangan manusia yang berpegang dengan agamanya seperti seorang yang menggenggam bara api. Seumpama kita menggenggam bara api panasnya. Jadi selalu jadi isu panas.
Kita nak memperkasakan Islam jadi isu panas. Nak bawa Islam jadi isu panas. Itulah di zaman akhir zaman nanti. Yang non-Muslim tak apalah, mereka tak tahu apa pun. Mana kita orang Islam sendiri ni. Kena pakat setuju, kena pakat sokong. Kita nak buat Islam bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri dulu. Tapi dia akan memancar keindahan Islam itu, kebaikan Islam kepada seluruhnya. Itu kita kena yakin janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah Islam menjadikan sifat sabar bagi mengharumi setiap ujian dan kesusahan. Sabar seorang mukmin itu dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi larangannya dan menghadapi sebarang musibah yang menimpa dirinya. Ini kita dah tahu. Kategori-kategori sabar. Sabar ketika nak buat perintah Allah. Sabar ketika meninggalkan larangan Allah. Sabar ketika menghadapi musibah. Kehidupan yang menimpa kita, semuanya kena sabar. Jadi akhir sekali, mudah-mudahan penghayatan terhadap Hadiyun Nabawi itu, petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dapat menumbuhkan sifat sabar dalam diri semua mukmin, dalam diri kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jadi habis kita buku ni, kita pergi kepada kesimpulan berhubung dengan ganjaran sabar, supaya bagi motivasi kepada kita semua. Hebatnya sabar ini. Baik. Tahukah kita bahawa orang-orang soleh ini, mereka akan bergembira dengan masalah. Ni pelik. Kita orang yang tak tahu apa ni, orang awam ni, rasa masalah itu menyusahkan kita. Tapi orang-orang yang Allah pilih ni, orang yang hebat-hebat ni, orang-orang soleh yang tak istimewa mereka ni, mereka bergembira dengan ujian itu, dengan masalah itu. Kerana dengan kesabaran mereka lah mereka bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka dapat perkara-perkara berikut. Ni kena faham baik-baik ni. Dengan kesabaran tadi mereka bersama Allah. Hebatlah kita. Kita bersama dengan orang yang kita sayang, akan rasa hebat. Dia bersama dengan ibu kita, bersama suami, bersama isteri kita, seronok dah tu kan. Bersama dengan Nabi, seronok kan. Bayangkanlah kita bersama dengan Nabi, seronok. Apatah lagi kalau kita bersama dengan Allah. Rasa macam mana? Tak adalah yang paling tinggi, yang paling hebat kalau kita boleh bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh bersama dengan orang soleh pun rasa seronok. Boleh sama dengan Pak Imam pun seronok kan. Bersama dengan pemimpin seronok lah. Rasa hebat. Hebat kita tu kan. Rasa begitu. Kalau kita dapat bersama dengan Nabi, Allah nikmatnya bersama dengan Nabi kan. Bayangkanlah. Tapi kalau kita boleh bersama dengan Allah, bersama dengan dia, dikelilingi geng-geng yang hebat-hebat ni, tak tahulah betapa kita tak nak gambarkan kehebatan nikmatnya waktu itu. Itulah orang yang bersabar. Baik, mereka akan dapat perkara berikut. Kita akan satu persatu. Yang pertama sekali, Allah akan ganjarkan mereka dengan ganjaran yang cukup besar, cukup hebat. Kerana hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang tak kena ujian ni, orang tak ada masalah ni, mereka kena sangat-sangat pada kiamat nanti. Ketika mana orang yang ditimpa musibah, ditimpa bala, mendapat ganjaran, mendapat bala. Kalau boleh orang yang tak dapat masalah ni, ketika atas muka bumi, dia kata kalau boleh lah aku dulu, kulit belulang aku ni, tubuh-tubuh aku digunting, diceraikan satu persatu dengan gunting, aku nak kalau boleh. Waktu itu dah menyesal. Tapi tak boleh balik kat atas muka bumi dah. Tengok tu. Bila kita lihat ganjaran yang hebat diperoleh oleh orang yang bersabar dulu, oleh yang ditimpa musibah, kita dengki ni. Allah bahagia kalau dulu kulit aku ni, isi perut aku semua aku digunting-gunting satu persatu, itu lebih baik, itu aku nak. Sampai tahap tu nanti kita dengki pada orang yang mendapat ganjaran kerana kesabaran mereka atas muka bumi dulu. Yang kedua, tengok hebat. Yang kedua ni besar juga. Allah tidak akan menghisapkan mereka pada hari kiamat tanpa hisap mereka. Mereka masuk syurga tanpa hisap. Orang bersabar. Tengok tingginya kedudukan mereka. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Akan disempurnakan orang yang sabar itu ganjaran mereka, pahala mereka tanpa hisap. Allah tak berkira dengan mereka. Allah tak kira dah. Jadi ganjaran mereka tanpa hisap.
bahkan akan diberikan, akan ditambahkan kepada mereka. Mereka tidak ditimbang, mereka tidak disukat. Allah akan permudahkan mereka. Macam kita nak beri hadiah kita kira kan. Nak beri hadiah, nak bagi duit dekat budak-budak hari raya, kita kira RM2 ke RM5 ke. Nak beri hadiah kat siapa-siapa pun kita kira tu kan. Ni RM50 sudahlah, RM100 sudahlah, lebih banyak lagi RM200, RM300 sudahlah. Tapi Allah akan bagi ganjaran pada orang yang bersabar ni, pakai bagi macam tu je, tak kira dah, tak payah hitung mah. Tengok hebat tu kan. Allah tak berkira. Jadi Allah kita pun bagi tak kira pun kita tahu dah tak banyak mana yang dalam poket kita tu. Dengan Allah ni tak berkira macam tu, dia tak berkira sungguh. Kita tak berkira, kita pun ada bajetnya, ada limitnya. Kita dah letak dah berapa-berapa tu, takkan semua sekali. Tapi dengan Allah nanti, Allah tak berkira macam kita, dia akan beri dan beri. Tak payah sukat, tak payah hitung, tak payah kira dah orang bersabar. Bila dia hisap, Allah kata. Itu kelebihan besar orang-orang yang jadi ahli-ahli sabar. Baik. Orang bersabar ni Allah suka. Bila Allah suka ni, maka beruntunglah dia dunia dan akhirat. Allah bagi dia keberkatan, bagi kejayaan, bagi pengampunan. Allah akan bagi kepada dia kerehatan dan ketenangan. Allah sahut doa dia, mengampunkan dosa, Allah puji dia. Dan Allah alu-alukan di langit, mana Allah beri kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi yang di langit, mengalu-alukan mereka, membuka pintu kebaikan kepada mereka, dan boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bergembira tahniahlah kepada orang yang Allah suka kerana sifat sabar. Itu kelebihannya. Kerana Allah suka ke orang bersabar ini. Dalam hadis Nabi, Inna Allah iza ahabba abda ibtalahu wa iza ibtalahu sabbarahu. Kerana Allah bila dia suka seseorang hambanya, Allah akan uji dia, dan bila Allah uji dia, Allah akan pastikan dia itu bersabar. Tengok, kita kalau Allah dah mula cintakan kita akan dapat macam-macam kebaikan. Jadi nak suruh Allah cinta ini, kita kena bersabar. Bersabarlah. Banyak kelebihan tadi yang kita nyatakan. Bila Allah cinta, kita akan dapat kebaikan dunia dan akhirat. Kita ni hidup, kita ni berkat, kita berjaya, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kita rasa tenang, rasa seronok. Apa pun seronok. Boleh jadi macam tu, kita seronok. Berlaku macam mana, situasi macam mana pun, kita tidaklah menggelabah, taklah keluh kesah. Tenang aja harungi kehidupan. Walaupun orang susah kan, dalam ekonomi susah, pendapatan, orang sakit, orang mati, bagi orang bersabar ini, dia tenang aja menghadapi apa juga situasi pun. Itu kelebihan yang Allah beri kepada mereka. Dibuka pintu kebaikan kepada mereka, dialu-alukan mereka di langit dan di bumi, dan dia masuk syurga. Baik. Yang seterusnya, kafarah bagi dosa-dosa mereka. Kita dah sebut dah dulu. Apa yang menimpa orang mukmin, walaupun duri pun, terkena duri, Allah akan beri kebaikannya. Dan Allah akan buang kejahatannya. Diberi pahala dan dihapuskan dosa. Tengok tu. Dihapuskan dosa, diberi pahala. Baik. Kemudian seterusnya ditinggikan kedudukan. Orang bersabar ini dia akan capai kedudukan di sisi Allah yang tak boleh dicapai dengan amalan-amalan, sama ada qiyamul lail, sama ada berpuasa, sama ada sedekah, sama ada jihad. Tengok tu, kedudukan tinggi orang bersabar. Tak boleh dicapai dengan cara sembahyang, dengan cara puasa, dengan cara sedekah, dengan cara jihad. Sedekah, jihad, puasa ni kan tinggi dah. Tapi orang yang bersabar itu lebih tinggi daripada itu. Kedudukan dia yang tinggi. Sebab nak sembahyang pun dia ada sabar juga kat situ. Nak puasa pun kena ada sabar juga. Jihad pun kena ada sabar. Tengok, kesabaran itu tinggi. Sebab tu dengan cara sembahyang biasa-biasa tak dapat mencapai kedudukan tinggi ini. Orang puasa biasa-biasa tak dapat capai kedudukan yang tinggi ini. Itu kedudukan yang tinggi, merangkumi semua sekali bagi orang-orang yang bersabar.
lagi. Allah tidak akan mengazabkan orang yang telah diberi ujian oleh apa? Orang yang telah mendapat pahala masalah atas muka bumi dulu. Allah tak uji, Allah tak azab lagi mereka. Di akhirat nanti, siapa-siapa dah kena azab atas muka bumi ini, siapa dah kena uji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kan Maha Adil. Allah tak azab lagi dah dia. Dia tak kena azab dah, tak kena susah lagi. Siapa yang susah di atas muka bumi ini, dengan syarat-syaratnya lah. Dengan syarat-syaratnya, kalau dia susah dia caci Allah, tak boleh lah. Mana dia bersabar itu, dia bersabar dengan ujian, dia bertahan, maka dia tak kena azab lagi di hari akhirat nanti. Tengok, hebat. Jadi bergembira siapa yang ditimpa masalah, ditimpa musibah, bergembiralah, dia tak kena lagi di hari akhirat. Cuma jangan minta. Kuliah yang lalu ke? Kita sebut perkara ni. Jangan pula kalau macam tu, jangan kita minta-minta. Minta macam mana? Ya Allah, kalau ada azab yang kau nak kenakan aku di hari akhirat nanti, kau kena aku atas muka bumi. Jangan minta begitu. Ini saya kena pesan sangat-sangat pada sidang penonton sekalian, muslim-muslimat. Walaupun kita tahu siapa yang kena azab atas muka bumi ini, kena seksa, kena masalah, tak kena lagi di hari akhirat, jangan minta. Sebab pernah dalam hadis Nabi ni, dalam sejarah Nabi ni, Nabi ni budaya dia, kalau mana-mana sahabat dia tak tengok dalam tempoh 3 hari, dia akan tanya khabar. Mana fulan tu? Mana fulan ni? Mana dia 3 hari aku tak nampak? Nabi akan tanya khabar. Kalau ada sakit, dia akan pergi ziarah. Ada sakit. Dia tanya khabar. 3 hari je. Itu hebatnya Nabi. Kalau boleh kita mampu buat begini, dah lama tak keluar dalam WhatsApp tu. Mana saudara kita tak keluar dalam WhatsApp ni? Mana Aha contohnya kan? Mana Aha ni lama tak keluar ni? Mana Pak Ayong lama tak keluar ni? Kita tanya khabar. Mana pergi, apa khabar? Dalam WhatsApp lah kita sekarang ni. Tapi Nabi ni tak jumpa kat surau, kat masjid ke, tak nampak kat mana-mana, dia akan tanya khabar. Jadi ada seorang pemuda tak ada. Nabi tanya, mana fulan? Orang pun jawab lepas 3 hari ni. Dia kata sakit. Rasulullah sakit. Sakit berat. Dia makan keluar tu. Akhirnya Nabi pergi. Nabi pergi. Jumpa dia. Nabi memang kata, Nabi tanya, macam mana keadaan kamu? Dia pun sebutlah, susah Rasulullah sakit. Makan keluar tu. Kenapa jadi macam ni? Dia pun cerita lah. Satu hari, bila dia semayang dengan Nabi, dia kata, dia dengar Rasulullah baca surah Al-Qari'ah. Kan surah Qari'ah ni, penghujungnya tu cerita pasal azab akhirat ni, neraka ni. Neraka Hawiyah ni. Neraka api yang menyala ni. Dia pun doa kepada, ya Allah, ya Tuhan, kalau adalah dosa-dosa aku, kejahatan yang kau nak azabkan aku di hari akhirat nanti, tolong azab aku sekarang. Dia pilih yang tu. Lalu dia sakit berat dengan sebab dia kata macam tu. Sakit berat dia. Bila Nabi dengar tu, Nabi terkejut. Kenapa kamu minta macam tu? Tidakkah lebih baik kamu minta macam ni? Minta di hari akhirat hasanah, dunia pun hasanah. Dua-dua minta baik, janganlah minta susah. Walaupun kita tahu siapa yang susah di dunia ini, senang di akhirat, jangan minta susah di muka bumi. Tapi Allah bagi tu, kita kena bersabarlah. Jangan kita minta. Nabi ajar supaya minta hasanah dua-dua sekali. Sebab tu, doa kita tu kan, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Dua-dua hasanah. Tapi kalau datang masalah, kita bersabar. Itu cara kita. Bukannya minta. Jadi lepas tu dia pun minta, Nabi berdoa pada dia, sembuh terus kita boleh bangun macam tak ada sakit apa dah. Itu kehebatan Nabi lah. Nabi bagi motivasi kat dia, Nabi pun doa, dia pun sembuh. Baik. Kita sambung lagi. Jadi Allah tidak akan mengazabkan lagi. Kemudian yang seterusnya, awalama man yud'a ila jannah liqauli Nabi sallallahu, orang yang pertama antara orang yang terawal akan dipanggil ke syurga, akan masuk syurga, al-hammadun. Mereka, siapakah mereka? Orang yang memuji Allah, yang orang bersabar ketika dalam kesenangan dan ketika dalam kesusahan. Itu antara orang yang terawal masuk syurga. Kelebihan seterusnya. Kemudian seterusnya, Allah akan beri ganjaran kepada mereka dengan ganjaran yang besar, kemenangan yang nyata dan penyelesaian yang hebat.
selesai masalah, menang sungguh-sungguh dengan sabar dulu. Kita akan menang, setelah dapat pahala yang besar, kita akan menang, kita akan berjaya. Masalah kita akan diselesaikan. Bersabarlah dulu. Allah akan beri kejayaan itu. Baik. Orang bersabar ini dapat 3 perkara yang tak dihimpunkan dengan amal-amalan yang lain. Ada 3 benda yang kita himpun bila kita bersabar. Kita akan dapat. Iaitu, Allah akan selawat ke atas kita atau ke atas mereka, orang-orang yang bersabar itu. Adanya rahmat, adanya hidayah. Kan Allah berfirman, ulaika alim salawatun min rabbi wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ke atas mereka tu Allah sendiri selawat ke atas mereka. Allah selawat ke atas mereka. Salawatun min rabbihim. Allah sebut kita ni, nama-nama kita ni. Di kalangan golongan-golongan yang tertinggi di sana. Dengan para malaikat ni, para nabi, para syuhada ni. Dan Allah kasih kita dan kita akan dapat petunjuk. Itu penting, petunjuk ni. Kenapa? Kena sabarlah dulu. Kena sabar, Allah akan, mana glamournya kita ni, Allah sayang kepada kita dan kita akan dapat petunjuk. Kita akan dapat dengan cara bila kita bersabar. Baik. Allah jadikan dengan sebab kita ni sabar ni ghufran, pengampunan, yang menjadi kita ni ja'ala sabr wal ghufran min asyadi wa aqwa wa ashraf wa ajal umur wa afdal a'mal indallah. Orang yang bersabar tu yang dan mengampunkan orang perkara yang hebat ni, bukan perkara main-main, bukan perkara kecil ni, perkara yang mulia. Di mana waliman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil dan ingatlah orang-orang yang bersabar dan memaafkan, yakni kesalahan orang yang terhadapnya, sesungguhnya yang demikian itu adalah daripada perkara yang dikehendaki diambil berat. Jadi kita bersabar, kita maafkan orang, itu perkara besar, bukan perkara kecil, itu perkara besar, perkara yang mulia. Kita sebut dah tadi, orang yang bersabar ini Allah akan beri dia as-sabat fid wal akhirah. Selain daripada ganjaran yang besar, kita menjadi golongan yang as-sabat, yang teguh, yang dapat qaulus sabit, kita akan sentuh dalam kuliah dengan qaulus sabit. Dia ada bab yang khusus lah, ataupun cerita yang khusus pasal qaulus sabit. Orang yang bersabar akan mendapat qaulus sabit. Teguh kita. Hidup atas muka bumi ni dapat qaulus sabit, nak mati dapat qaulus sabit, dalam kubur dapat qaulus sabit, dan hari akhirat nanti pun kita akan dapat qaulus sabit. Apa benda tu? Yang mudahnya, kita ada hujahnya. Kita boleh jawab soalannya. Soalan tanya dalam kubur, man rabbuka, kita boleh jawab. Tu orang dapat qaulus sabit. Tapi kalau orang tak ada qaulus sabit, duk main tak tahu, aku dengar orang kata, aku tak reti. Bayanglah kita kalau tak boleh jawab soalan dalam kubur. Mati kita itu dalam keadaan yang su'ul khatimah. Kalau orang qaulus sabit, dia husnul khatimah. Jadi dengan bersabar menjadi sebab kita akan dapat qaulus sabit. Jadi Allah malaikat akan bagi salam ke atas mereka. Dapat salam malaikat. Wal malaikah yadkhulu alaihi min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dapat salam malaikat tu, orang bersabar ini. Malaikat akan masuk ke atas mereka daripada setiap pintu, dan salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu kerana sebab kamu ni bersabar. Nanti datang malaikat akan memuji-muji, akan bagi salam kepada mereka, orang-orang yang bersabar. Di tentera-tentera Allah ni akan datang ziarah dan bagi ucapan tahniah ini bagi mereka yang bersabar. Baik. Orang yang sentiasa beri wasiat ataupun berpesan-pesan dengan kesabaran akan dapat jadi ashabul yamin.
Itu mudahnya. Nak jadi ashabul yamin, selain sifat-sifat kita nyatakan dulu, berpesan-pesanlah dengan kesabaran. Wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Allah kata macam tu. Orang yang berpesan-pesan dengan kesabaran dan pesan-pesan dengan kerahmatan ini, mereka lah ashabul maimanah, golongan sebelah kanan. Allah bersumpah bagi orang yang bersabar ini, yang akan selamat daripada kerugian. Tak rugi orang-orang yang bersabar ini. Dalam mana? Ini surah wal asri lah. Allah bersumpah dengan demi masa kan. Semua manusia rugi. Melainkan siapa? Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Mereka orang berpesan dengan kesabaran. Tak rugi mereka. Jadi tak rugi kita bagi motivasi, bagi nasihat kepada orang. Suruh orang bersabar, tak rugi kita. Allah janji macam tu. Takkan jadi orang yang beruntung kita. Satu hebat orang bagi motivasi pada supaya bersabar. Tak ada ilmu pun tak apa bab sabar ni. Takkan tak boleh nak bagi nasihat pada orang bab sabar. Boleh je. Nak bagi ilmu, nak bagi apa kebenaran tu nak ada ilmu. Nak pasal kesabaran tak perlu ada ilmu tinggi sangat. Kita bagi nasihat, bagi motivasi supaya orang bersabar. Jadi cukuplah orang bersabar ni, cukuplah dia nak cari kemuliaan, nak cari kemenangan, nak cari kegahan tu dengan hanya sabar, kerana Allah bersama dengan kita orang bersabar. Nak mulia apa lagi? Nak kemegahan apa lagi? Bersama dengan Allah kita, innallaha ma'as sabirin. Kita akan rasa gah, kita tak rasa terhina pun. Kita akan tetap mulia kerana kita ni orang yang bersabar. Allah bersama dengan kita. Baik. Sabar yang kita miliki itu adalah satu kekuatan, satu bantuan dalam apa jua perkara. Bila kita miliki sifat sabar itu, menjadi pembantu kepada kita selain sembahyang, sebab Allah kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Maulah bantuan dengan kesabaran dan juga sembahyang. Dua perkara besar di sini, sembahyang dan juga sabar. Jadi kita bila hidup atas muka bumi kan masalah ada, kita perlu kepada kekuatan diri kita, kepada bantuan. Siapa yang boleh bantu kita? Kesabaranlah boleh bantu. Sembahyanglah kita yang akan membantu kita untuk menghadapi masalah dalam kehidupan kita ini. Kemudian lagi, orang yang bersabar juga, tengok 7 golongan yang mendapat naungan di bawah arasy Allah, semuanya mereka yang bersabar itu. 7 golongan tu kan, 7 golongan. Yang siapa? Ya imam yang adil, yang orang dipujuk oleh perempuan yang cantik, dia kata ini akhafullah, yang bersedekah secara rahsia, semua bersabar. Yang mendapat keistimewaan ketika di pada mahsyar nanti. Seterusnya yang terakhir sekali, al-bala itu, walaupun masalah yang menimpa, ujian yang menimpa, dia akan menjadi benda yang baik. Kita anggap dia satu rahmat Allah kepada kita, kerana kelebihan yang Allah nak beri kepada kita itu. Tu pelik sikit lah. Biasa masalah ni rahmat kebaikan apa ni, benda tu benda tak baik, benda negatif. Tapi bagi orang yang tinggi di sisi Allah, masalah ni pun dia kata benda yang baik-baik, semuanya baik. Orang nak bersyukur, dia akan bersyukur, dia akan bersabar, dia akan reda, dia akan bersyukur. Benda ni baik, kerana dia akan dapat sesuatu yang lebih besar daripada itu. Dia akan jadi golongan yang bersabar. Macam mana kalau kita nak jadi orang bersabar kalau tak ada masalah? Tengok tu, tengok kebaikan dia tu. Jadi kita tak akan menjadi golongan bersabar dengan perasan. Kita akan golongan bersabar dengan masalah. Ada kita bersabar, barulah jadi bersabar. Dengan cara kita bersabar juga, kita boleh menjadi golongan yang bertaubat. Dengan ada masalah yang menimpa kita, kita pernah buat salah dulu, bersabarlah kita dengan nafsu kita. Kita bertaubat. Kena bersabar. Jadi golongan yang menyesal, jadi hamba yang baik. Semuanya dengan kesabaran kita. Itu pentingnya masalah tadi.
masalah yang menimpa kita, perkara negatif yang menimpa kita, itu seolah-olah satu rahmat kepada kita, agar kita boleh menjadi orang yang bersabar, golongan yang bersabar. Kalau tidak, jadi perasan lah, kita hanya perasan saya sabar saja ni orang sabar. Mana bukti? Tak ada bukti. Jadi kalau nak bukti, tapi janganlah cari. Pasti ada masalah, tak ada masalah. Masa itulah kita akan bersabar. Itulah sidang penonton sekalian yang dapat kita kupas pada penghujungnya. Ni tak akhir dah, habis dah. Kita akan masuk kitab lain pula. Katanya kitab pesan-pesan ikhlas pula lepas ni. Kita akan sambung pada tajuk yang lain pula. Pesan-pesan ikhlas ni pesan-pesan sabar. Tengok banyak ilmunya kita dapat, banyak kelebihannya. Jadi sekadar ini dulu apa yang minta maaf lah, sekadar takut ada tersilap bahasa. Apa yang betul daripada apa yang saya kupas ini, itu tak daripada Allah dan bukan kehebatan saya pun. Jadi kekurangan itu saya yang sebenarnya ada kesalahan, kekurangan itu. Saya minta maaf banyak-banyak dan mohon panduan daripada teguran daripada siapa sahaja. Kalau dapati apa yang tidak kena, apa yang tidak betul, maka tegurlah saya, bagi tahulah saya. Kita akan sama-sama memperbaikinya untuk kebaikan kita bersama. Jadi sekarang ini dulu, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang kita dengar, apa yang kita faham, dan Allah tingkatkan lagi kita ke tingkat yang tertinggi, dan termasuk kita dengan orang-orang yang bersabar, yang bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, kuis saya tadi ada dua. Satu soalan, yang kedua buat satu kata pujangga, kata-kata hikmah berkenaan dengan sepanjang apa yang kita lalui ini. Kita akan pilih nanti siapa pemenangnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumpa lagi.